Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar kelas 5 Tanjung. Okey, bangun belaka dah ke? Baik, hari ini cikgu akan sambung pelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum tu kita mulakan kelas kita dulu dengan bacaan doa dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, kita masih lagi dalam bab 11 baru ni bab 11 tingkatan 4. Jadi cikgu kena ajar jugalah sikit ulang kaji. Okey, kita teruskan dengan tajuk kita pada hari ini. Jadi sebelum tu, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah dapat menerangkan tentang jisim dan inersia dan kriteria pembelajaran sekurang-kurangnya bila berakhir kelas pagi ni awak dapat menyatakan maksud jisim dan inersia. Kedua, dapat menyatakan hubungan antara jisim dan inersia. Dan yang ketiga, dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 kesan inersia dalam kehidupan harian. Okey, simple saja tajuk pada hari ini. Dan sekurang-kurangnya awak boleh dapat 3 perkara ni. Dan lepas tu cikgu akan bagi soalan dalam Google Form untuk awak jawab lah. Simple je, soalan simple je. Okey, berdasarkan kepada Google Form pada minggu lepas, hari Khamis minggu lepas, kelas awak ada 9 orang je yang respon jadi cikgu harap hari ni tambahlah sikit. Okey, awak ada 28 orang. Jadi kalau boleh semualah, okey, klik-klik je kat Google Form tu, okey, untuk mengesahkan kehadiran. Okey, jadi cikgu mulakan dengan apa itu jisim dan apa itu inersia. Okey, jisim ni awak belajar dah masa di tingkatan 1 dulu. Jisim ni merujuk kepada kuantiti jirim yang terkandung dalam suatu objek. Okey, jadi semua objek kat dunia ni, benda hidup ke, benda tak hidup ke, dia adalah jirim. Okey, termasuklah kita manusia. Kita ada jisim kita. Jadi, kenapa kita ada jisim? Sebab jisim kita tu ialah berdasarkan kepada kuantiti jirim yang terkandung dalam badan kita. Jadi, semua objek ada jirim, so dia akan ada jisim. Okay, dan unit SI bagi jisim ialah kilogram ataupun unit simbol dia kg. Dan sebagaimana dalam kehidupan seharian kita, kalau kita nak beli beras ke, beli gula ke, okay, semuanya disukat dalam unit jisim iaitu kilogram. Okay. Kilogram ni unit SI dia, dan dalam gram ni dia bermula dengan gram. Dia ada miligram, ada gram saja. Jadi tapi kalau di peringkat antarabangsa ni, unit SI dia ialah kilogram. Okey. So nilai jisim bagi sesuatu objek itu dikatakan tetap jika kuantiti jirim dalam objek itu tidak berubah. Okey, kat sini dia ada gambar ni, alat untuk mengukur jisim buah apple. Yang ni dinamakan penimbang digital. Okey, yang ni banyak digunakan di kedai-kedai. Nak beli sayur ke, nak beli buah ke, dia akan timbanglah jisim buah tu. Kemudian boleh tentukan berapa harga. Okey, ini alat untuk mengukur jisim iaitu penimbang digital atau penimbang elektronik. Okey, so apa kaitannya dengan inersia? Okey, itu tadi jisim. Sekarang kita tengok apa pula inersia. Jadi inersia ni ialah sifat semula jadi sesuatu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan keadaan asal objek dalam keadaan pegun atau sedang bergerak. Pegun di sini bermaksud dalam keadaan tidak bergerak. Keadaan tidak bergerak tu dikatakan sebagai keadaan pegun. So inersia ni dia bukan seperti jisim, dia bukan kuantiti fizik. So dia tak boleh diukur, dia tiada nilai dan tak ada unit. Tu beza dia yang pertama antara jisim dengan inersia.
Okay, kalau jisim tadi kita ada unit dia, iaitu kilogram. Boleh diukur dengan penimbang digital. Tetapi kalau inersia ni, dia bukan kuantiti fizik. So, bila bukan kuantiti fizik, dia tidak boleh diukur, tiada nilai dan tiada unit. Jadi, apa sebenarnya inersia? Okey, awak boleh merujuk balik tu. Inersia ialah sifat semula jadi sesuatu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan keadaan asal objek. Maksudnya kalau dia dalam keadaan pegun ni, dia akan mengekalkan keadaan pegun dia. Kalau keadaan sedang bergerak, dia akan cuba mengekalkan keadaan sedang bergerak tu. Jadi dia sifat semula jadi dia lah, dia akan menentang. Kalau tengah dalam keadaan pegun tu, dia akan menentang keadaan bergerak tu. Kalau dalam keadaan sedang bergerak, dia akan menentang pula. Kalau tiba-tiba dia kena berhenti. Okey. Nak lebih jelas lagi, kita tengok contoh ni deh. Okey, kita ada contoh bagi menerangkan tentang inersia. Contohnya duit shilling tu. Kita letak atas cardboard. So, duit shilling tu tidak bergerak. Dia dalam keadaan pegun. Dan, kalau kita tiba-tiba tarik cardboard tu, duit shilling tu akan jatuh ke dalam air. Dia tidak mengikut cardboard tu. Kalau kita tengok, sepatutnya duit shilling tu akan mengikut cardboard. Tapi, tidak berlaku begitu deh. Dia jadi jatuh duit tu dalam air. Okey. Jadinya kat situ ada inersia deh, di mana inersia duit shilling tu yang dalam keadaan pegun, dia mengekalkan keadaan asal dia, iaitu keadaan pegun. So, duit shilling tu tidak bergerak bersama cardboard. Sebaliknya, dia jatuh sebab daya graviti. Okey, ini dalam keadaan pegun. Kalau kita tengok pada keadaan rajah 11.28 ni, okey, keadaan asal objek yang bergerak. Contohnya, seorang individu ni dia naik MRT, bas ke. Okey. So, bas tu bergerak. Tiba-tiba, apabila bas atau kereta tu diberhentikan secara tiba-tiba, badan penumpang tu dia akan jadi terhumban ke depan. Jadi, ini kerana inersia penumpang itu mengekalkan keadaan asal penumpang, iaitu keadaan bergerak. Dia dalam keadaan bergerak, tiba-tiba berhenti. So, automatik badan dia akan jadi bergerak ke hadapan. Okey. So, ini adalah satu contoh inersia dalam keadaan yang bergerak. Jadi, inersia ni sebenarnya sejajar dengan hukum gerakan Newton pertama oleh Sir Isaac Newton, di mana hukum gerakan Newton pertama ni menyatakan bahawa sesuatu objek akan kekal dalam keadaan asalnya, iaitu sama ada dalam keadaan pegun, iaitu keadaan pegun ni keadaan yang tidak bergerak, atau dalam keadaan sedang bergerak dengan laju yang malar, maksudnya dalam garis lurus, jika tiada daya luar yang bertindak terhadapnya. Contohnya kereta. Kalau tak ada daya yang menggerakkan dia, so dia akan stay dalam keadaan pegun tu. Batu pun sama. Kalau tak ada daya yang menolaknya, dia akan kekal dalam keadaan pegun. Okey. Itu perbezaan antara jisim dan inersia. Okey, yang pertama jisim beza dia antara jisim dengan inersia. Jisim dia ada unit SI sebab dia ialah kuantiti fizik. Tetapi inersia, dia tiada unit kerana inersia bukan kuantiti fizik. So, jisim boleh diukur. Dan salah satu alat yang boleh mengukur jisim ialah penimbang digital. Sebaliknya, inersia, oleh kerana dia ni bukan kuantiti fizik, maka dia tidak boleh diukur. So, dia tiada nilai dan tiada unit. Okey, jadi dua keadaan inersia, iaitu inersia yang mengekalkan keadaan asal objek yang pegun atau inersia yang mengekalkan keadaan asal objek yang bergerak. Okey, so itulah dia tentang jisim dan inersia.
Jadi kriteria pertama kita dah selesai. Jadi lepas ni cikgu akan ujilah sama ada awak capai ke tidak. Menggunakan soalan yang akan cikgu hantar dalam Google Form. Okey, seterusnya kita nak lihat pula hubungan antara jisim dengan inersia. Kenapa kita bincangkan tentang jisim dan kenapa kita bincangkan tentang inersia. Okey, so bila kita dah tahu tentang keduanya, sekarang ni kita nak kaitkan hubungan antara keduanya. Bagaimana jisim boleh mempengaruhi inersia. Okey, pertama, inersia sesuatu objek ni sebenarnya dipengaruhi oleh jisim objek tersebut. Okey, hubungannya semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inersia objek tersebut. Perbandingan paling mudah orang yang kurus dengan orang yang berbadan besar. Orang yang kurus, inersia dia lebih kecil. Orang yang besar, inersia dia lebih besar. Kenapa? Kerana orang yang berbadan kecil ni, jisim dia lebih kecil. Orang yang berbadan besar, jisimnya lebih besar. Okey, kita tengok contoh ni dah. Okey, contoh seterusnya dengan gambaran troli di supermarket ni. Masa mula-mula masuk supermarket, troli kosong. So, bila troli kosong, jisim dia lebih kecil. So, bila jisim kecil, inersia dia juga lebih kecil. So, lebih mudah nak menolak troli dalam keadaan kosong. Berbanding dengan troli selepas kita membeli belah. Penuh satu troli. So, dia akan menjadikan jisim troli itu bertambah dan jisim troli lebih besar. So, kesannya, ia akan menyebabkan inersia bagi troli tersebut juga semakin bertambah. Jadi, kesannya, troli akan jadi susah nak digerakkan berbanding dalam keadaan dia kosong. Okey, ini contoh inersia ni. Dalam kehidupan kita ni. Siapa yang pernah masuk supermarket bawa troli, biasanya semua pernah. Awak boleh bezakanlah masa bawa troli kosong, troli lebih mudah untuk digerakkan. Tetapi dalam keadaan troli penuh, dia jadi susah untuk digerakkan. Dan bila dia dah bergerak, yang berisi penuh ni jadi susah pula nak berhenti. Kalau macam yang kosong ni, senang kita nak kawal, mudah bergerak, mudah berhenti. Bagi jisim yang berjisim penuh tu, troli penuh tu, oleh kerana jisim dia besar, inersia dia juga jadi besar, jadi dia akan jadi susah untuk digerakkan, dan bila dia dah bergerak, dia jadi susah untuk diberhentikan. Okey, so itulah dia hubungan antara jisim dengan inersia. Hubungannya semakin meningkat jisim atau semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inersia objek tersebut. Okey. So, ini ialah antara beberapa contoh. Okey. Contoh yang sama, bagaimana inersia ada dalam kehidupan kita. Okey, nak tolak troli kosong dengan PQ. P tu kosong, Q tu berisi barang yang penuh. Jadi jisim Q tu lebih besar. So, inersia yang lebih besar ialah pada troli Q. Okey, so secara detailnya, apa yang dimaksudkan dengan inersia ialah kecenderungan suatu jasad untuk kekal pada keadaan rehat atau jika sedang bergerak, kecenderungan untuk meneruskan gerakan pada garis lurus kecuali ditindak oleh daya luar. Jadi setiap jasad dia ada sifat menentang perubahan daripada keadaan gerakan asal. Contohnya naik motor ni dia ada penumpang kat belakang tu.
Motosikal sedang pecut, tiba-tiba berhenti secara tiba-tiba motosikal tu. Jadi apa yang berlaku ialah penumpang dan pembonceng akan terhumban ke belakang. Okey. Ni kalau tengah memecut sorry. Kalau tengah memecut, badan kita automatik lah. Dia jadi ke belakang kan. So ini disebabkan inersia penunggang dan penumpang ingin mengekalkan laju asal motosikal. Tapi kalau tiba-tiba berhenti, dia akan jadi terhumban ke hadapan. Okey, situ yang ni tadi tentang duit shilling, cikgu dah cerita dah. Okey, ni contoh payung Apabila payung diputarkan, titisan hujan pada permukaannya bergerak bersama-sama. Apabila payung berhenti berputar tiba-tiba, titisan hujan akan terus mengekalkan arah putaran tadi. Awak boleh try lah ni kalau masa hujan try buat. Okey, jadi titisan hujan akan meninggalkan payung dan payung menjadi kering. So ada kebaikan lah inersia ni untuk kita mengeringkan payung. Okey. Ni tadi hubungan hubungan antara jisim dengan inersia. Okey, objek yang berjisim lebih besar mempunyai inersia yang lebih besar berbanding dengan objek yang berjisim kecil. Okey, contoh lain dalam kehidupan kita, kereta yang pegun. Kereta yang tidak bergerak, dia akan lebih mudah bergerak berbanding dengan trailer sebab jisim bagi kereta lebih kecil berbanding dengan jisim trailer. Dan apabila sudah dalam keadaan bergerak, kereta lebih mudah untuk dihentikan. Tekan brake je dia akan berhenti dekat tempat yang kita brake tu lah. Banding dengan trailer, dia akan lajak ke depan sikit. Okay, sebab dia jisim dia besar. Jadi dia inersia dia juga besar. So bila dia dah dalam keadaan bergerak, dia jadi susah untuk diberhentikan. Okey. Dia ada satu neraca inersia. Neraca inersia ni dicipta oleh NASA untuk menentukan jisim objek di stesen angkasa lepas. Sebabnya kat angkasa lepas ni dia tak ada tarikan graviti. So nak mengukur objek di angkasa lepas tu mengalami kesukaran. Jadi pihak NASA mencipta satu neraca yang dinamakan neraca inersia. Okey. Ni contoh neraca inersia. Okey. Hubungan antara jisim dengan inersia dapat dikaji menggunakan neraca inersia. Neraca inersia dicipta oleh pihak NASA untuk menentukan jisim objek di angkasa lepas. Okey, so ni ulangan semula tadi cikgu dah jelaskan tentang hukum Newton pertama atau dikenali sebagai hukum inersia. Dia sama tu. Hukum Newton pertama juga dikenali sebagai hukum inersia. So, hukum ini menyatakan jasad yang pegun akan kekal pegun dan jasad yang bergerak seragam akan terus bergerak seragam dalam arah yang sama. Kecuali ada daya yang bertindak ke atas jasad tersebut. Okey, jadi untuk uji kaji berkaitan dengan inersia ni di dalam makmal, cikgu akan terangkan dalam kelas yang akan datang. Okey, hari ni cikgu cuma nak tunjuk kesan inersia dulu. Kesan inersia dalam kehidupan seharian. Okey, contoh dia peluncur ais. Okey, peluncur ais. Inersia pada tapak luncur ais memudahkan peluncur bergerak di atas ais dengan kelajuan hampir mala dalam garis lurus. Okey, so awak boleh bagi contoh ni lah. Pemain peluncur air ni deh. Okey, kemudian mangsa melepaskan diri daripada pemangsa. Contohnya kat situ harimau dengan rusa tu.
Mangsa melepaskan diri melalui pergerakan berliku-liku. So, inersia pada pemangsa ni merujuk pada harimau. Inersia pada pemangsa menyebabkannya sukar untuk mengubah arah pergerakan. So, mangsa sempat untuk melepaskan diri. Dia punya situasi apabila rusa berjaya melepaskan diri daripada harimau, iaitu pemangsa ni, disebabkan inersia pada pemangsa tu. Jadi dia sukar untuk mengubah arah pergerakan. Sebab arah pergerakan dia tu tidak straight. Kalau macam harimau ni, dia pergerakan dia straight. So, bila rusa ni berlari dalam keadaan tidak tentu hala macam tu, jadi mengalami kesukaran lah pada sang harimau. Okey. Ini kesan baik lah. Peluncur ais dengan rusa ni. Bagaimana rusa menyelamatkan diri ni, dia dipengaruhi oleh faktor inersia. Ini yang positifnya. Bagi yang negatifnya, contohnya, kepala tukul besi longgar. Tindakan mengetuk hujung pemegang tukul pada permukaan keras berkesan untuk mengetatkan kepala tukul pada pemegang. Inersia kepala tukul cuba mengekalkan keadaan pekun, menyebabkan kepala tukul ditekan lebih kepada pemegang. Ni kalau orang yang bertukang lah. Kemudian anjing mengeringkan bulu yang basah. Seperti situasi mengeringkan payung. Anjing kan dia suka gerak-gerak, dia suka kibah-kibah badan dia bila dia basah kan. Titisan air bergerak bersama badan anjing yang bergerak. Apabila anjing menghentikan goncangan badan secara tiba-tiba, titisan air akan terus mengekalkan arah pergerakannya. Oleh itu, titisan air tidak lagi melekat pada badannya. Ni pun kebaikan juga. Seterusnya, kemalangan jalan raya. Inersia menyebabkan kereta yang sedang bergerak laju sukar untuk berhenti secara tiba-tiba. Ini kesan negatif. Dan boleh mengakibatkan kemalangan jalan raya apabila bertembung dengan kenderaan lain. Bila dah terlalu dekat, memang tak sempat nak berhenti. Jadi memang berlanggar lah. So, ini juga kesan inersia sebab masih kereta tu dalam keadaan laju, dia masih mengekalkan inersia gerakan. Satu lagi, nak menggerakkan objek berat. So, objek berat ni lebih kepada inersia pegun. So, bila objek tu berat, dia akan mengalami kesukaran untuk digerakkan. Jadi, terpaksa memerlukan tenaga atau daya yang lebih besar untuk menggerakkan objek yang berat ataupun objek yang mempunyai jisim yang besar. Jadi berdasarkan kepada kesan inersia yang melibatkan kemalangan jalan raya, maka beberapa ciri keselamatan telah direka untuk mengurangkan impak kepada inersia. Terutama sekali kepada pengguna kenderaan seperti kereta, bas, lori, semua tu. Jadi ciri-ciri keselamatan ni direka untuk mengurangkan impak inersia yang mungkin akan berlaku kepada pemandu dan penumpang sekiranya berlaku pelanggaran. Jadi contoh ciri-ciri keselamatan pada kenderaan ialah seperti penggunaan tali pinggang keledar, beg udara dan penyandar kepala, sebab kita boleh bila naik kereta dah tiba-tiba brek mengejutkan, mungkin kepala kita boleh jadi terhumban ke belakang. Tu yang perlu ada penyandar kepala yang lebih lembut. So pemakaian tali pinggang keledar ni untuk mengelakkan pemandu daripada terhumban apabila brek ditekan secara tiba-tiba. So kalau tak pakai tali pinggang, boleh, kalau cermin pecah, dia boleh terlepas tu daripada cermin tu. Nak mengurangkan kesan dia. Kemudian satu lagi, beg udara. Penggunaan beg udara ni, bila berlaku pelanggaran, beg udara akan keluar. So, kalau kepala ke dahi ke terantuk, dia tidak luka parah lah.
mengurangkan sedikit impak. Penyandar kepala di belakang, di atas seat, melindungi leher. Sekiranya berlaku hentakan yang kuat. Okey, so itu adalah antara kesan inersia dalam kehidupan harian dan kaedah. Okey, beberapa kaedah untuk mengurangkan impak inersia sekiranya berlaku kemalangan yang melibatkan kenderaan. Okey, jadi kita tengok balik kriteria kejayaan kita. Okey, yang pertama, dapat menyatakan maksud jisim dan inersia. Okey, jadi lepas ni awak boleh belik semula. Awak boleh cari di sini apa maksud jisim dan apa maksud inersia. Okey. Kemudian yang kedua, menyatakan hubungan antara jisim dan inersia. Okey. Hubungan antara jisim dan inersia awak boleh tengok di sini. Ni hubungannya mudah saja. Sekiranya jisim sesuatu objek tu besar, maka inersia dia juga besar. Dan kalau jisim suatu objek itu kecil, maka inersia dia juga akan menjadi lebih kecil. Okey, itu faktor, bukan faktor, hubungan. Okey, hubungan antara jisim dengan inersia. Jadi mudah nak ingat, tengok pada rajah troli ni. Troli kosong dengan troli berisi barang yang penuh. So, troli kosong ni jisim dia rendah. So, inersia dia pun rendah. Bagi troli yang berisi penuh ni, jisim dia tinggi atau besar, maka inersia dia juga akan menjadi lebih besar. Okey, so di sini ini ulangan berkaitan dengan apa maksud jisim dan inersia. Okey, dan ini ialah contoh contoh ataupun kesan inersia dalam kehidupan harian. Okey, ini awak boleh bagilah contoh-contoh dia. Dan yang terakhir tu ialah ciri-ciri keselamatan untuk mengurangkan impak inersia dalam kenderaan. Okey, jadi itu saja kelas kita pada pagi ni. Selepas ni cikgu akan hantar sedikit soalan dalam Google Form. Minta semua jawab. Okey, bila awak jawab, automatik kehadiran awak akan direkodkan. Okey, dan waktu kelas saya ni tidak terhad sampai pukul 9.30. Okey, bila-bila masa awak boleh boleh refer, boleh jawab. Cikgu tunggu deh. Okey, jadi sekian saja untuk hari ini. Cikgu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.